lagu tingkah bersatu. Kulit rebana dipukul sama, baru tahu adat Melayu. Berhibur bersuka sampai ke tua, bukan mahu lidah bertagi. Tidaklah pula meleh dan sasa, telajak perahu boleh kembali, telajak kata rosak binasa. Cuba ku berjuang lewat bait irama ini. Senang bukan senang, tiada perisyuk yang menanti. Tanya apa itu lagi? Iyalah, syurga lah tempat kitanya. Menyusun parang diikat tenang, galas di bahu tanda sedia. Kena juang di medan perang, hanya berlagu penuh bermakna. Usah diusir tedung yang lena, di panah bisa maut menanti. Seruling gemersik pasti terjaga, segala rencana khusyuk turuti. Ku berjuang lewat bait irama ini. Senang bukan senang, tiada perisyuk yang menanti. Ku berjuang lewat bait irama ini. Senang bukan senang, tiada perisyuk yang menanti. Cuba ku berjuang lewat bait irama ini. Senang bukan senang, tiada perisyuk yang menanti. Cuba ku berjuang lewat bait irama ini. Senang bukan senang, tiada perisyuk yang menanti. Rancangan itu tadi dibawakan eksklusif kepada anda oleh Permodalan Nasional Berhad. Layari www.pmb.com.my untuk maklumat lanjut. Ada harta pun kena tinggal, ada rumah pun tak tahu dapat kat siapa, ada kereta pun tak siapa pula lah yang akan dapat lepas kita meninggal. Tetapi ada harta yang boleh tolong kita dan ada harta yang boleh dibawa ke sana nanti. Apa jalannya? Jalannya ialah berwakaf. Kalau gitu apa lagi tuan-tuan? Jom kita berwakaf. ASNB akan membantu anda menguruskan wakaf anda dengan sempurna. Jom berwakaf. Daripada saya, Ustaz Kazim Ilyas. Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya diikin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Universiti Kebangsaan Malaysia UKM telah melaksanakan beberapa pendekatan dan program dalam usaha mengurangkan kesan kos kenaikan harga barangan bagi membantu mahasiswa. Sehubungan itu, Naib Chancellor UKM, Profesor Datuk Teknologis Profesional Dr. Muhammad Ikhwan Toriman berkata, bagi tujuan itu, pihak universiti melalui Pejabat Hal Ehwal Pelajar bersama Kesatuan Mahasiswa UKM telah mengenalpasti pelajar kurang berkemampuan daripada golongan B40. Menurutnya, antara yang dilaksanakan termasuk program sumbangan Food at Campus hasil inisiatif Kementerian Pengajian Tinggi KPT dengan pemberian kupon atau baucer makanan yang dikhaskan kepada kumpulan pelajar B40 sambil menambah program bakul makanan sihat yang menyaksikan pemberian pelbagai barangan keperluan asas secara percuma kepada lebih 8,000 pelajar kurang berkemampuan turut digerakkan.
Tambahan anggota bomba dari negeri lain untuk membantu mangsa banjir di Baling Kedah akan disalurkan dengan segera berdasarkan situasi serta keperluan semasa. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Seri Rizal Merikan Aina Merikan berkata, setakat ini kekuatan pasukan operasi mencari dan menyelamat SAR, Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM adalah seramai 146 orang membabitkan anggota dan pegawai kanan JBPM Kedah serta 4 pasukan khas iaitu pasukan operasi SAR, pasukan penyelamat DIA, pasukan khas taktikal operasi penyelamat Malaysia dan pasukan unit drone. Tambah beliau, pasukan berkenaan turut melibatkan 3 unit sokongan dari negeri Perlis, Perak dan Pulau Pinang. Jenazah 3 mangsa banjir bersama janin berumur 4 bulan yang terkorban dalam bencana banjir yang berlaku di daerah Baling selamat dikebumikan di tanah perkuburan Kampung Carut Bemban Dalam di Baling Kedah kira-kira pada pukul 5.30 pagi tadi. Jenazah ibu yang hamil 4 bulan, Nurul Anis Abu Hassan bersama janinnya serta ibu mentuanya yang lumpuh, Salmah Mat Akib dan adik iparnya Khairul Ikhwan Nur Azman tiba di pekarangan Surau Al-Istiqamah Kampung Carut Bemban Dalam pada pukul 4.25 pagi. Jenazah janin itu didukung bapanya Muhammad Khairul Ashraf Nur Azman sebelum dibawa masuk ke dalam surau untuk disolatkan. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Berita seterusnya yang bakal ke udara pada pukul 12 hari nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada 4 April 2009, Festival Nasyid dan Badrah dirasmikan oleh Yang Teramat Mulia Datuk Seri Diraja Tan Sri Tunku Puteri Intan Safinas binti Sultan Abdul Halim Muazzam Shah di Dewan Tun Abdul Razak Baling Kedah. Festival berkenaan merupakan anjuran Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, YADIM, dengan kerjasama Pejabat Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kesenian dan muzik adalah dibenarkan dalam Islam selagi ia berlandaskan syariat dan menepati garis panduan yang ditetapkan. Secara tidak langsung, agama Islam itu dilihat sebagai way of life atau cara hidup manusia kerana ia mencakupi semua aspek kehidupan. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Pusat Mediasi COVID-19 menjemput orang ramai dan syarikat yang terlibat dengan pertikaian kontrak akibat COVID-19 untuk mendapatkan khidmat pengantaran iaitu mediasi secara percuma. Layari laman sesawang www.pmc19.gov.my atau hubungi 0388727070 untuk maklumat lanjut. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, KCOM. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير له وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selamat pagi. Salam inspirasi untuk semua sahabat pendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah hari ini Yati kembali bersiaran bersama anda, temankan anda untuk 3 jam bermula 10 pagi ini sehingga ke pukul 1 tengah hari nanti bersama saya Nur Hayati Paradi. Alhamdulillah. Hari ini kita bersiaran untuk hari Rabu yang positif. Kebetulan juga hari ini merupakan tarikh 6 Julai 2022 merupakan ulang tahun IKIM yang ke-21. Alhamdulillah. Terima kasih kepada rakan pendengar kerana terus menyokong kami dan membuatkan kami terus relevan dan juga untuk kami sentiasa bersama dengan anda rakan pendengar. Terima kasih. Tanpa sokongan anda tiadalah kami sebenarnya. Alhamdulillah. Jadinya hari ini juga telah bersama dengan rakan-rakan Warna Pagi sebentar tadi. Moga-moga apa yang mereka kongsikan bersama dengan Pian dan juga Luqman memberikan semangat dan juga warna pagi yang baik untuk semua sahabat pendengar, insya-Allah. Baiklah, untuk bersama dengan Yati kejap lagi. Hari ini kita akan bersama menerusi rancangan Kelvin bertanya, mana kita ada persoalan daripada Kelvin dan juga jawapan bersama dengan Dr. HD, Dr. Nur Muhammad Hadi Zahalan untuk bersama dengan sahabat pendengar. Jadi anda ikuti perkongsiannya kejap lagi. Kita akan siarkan secara langsung di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM dan juga secara langsung di kesemua platform Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Sebelum nak bersama dengan Kelvin dan juga Dr. HD, jom kita dengarkan terlebih dahulu lagu daripada Ustaz Malik Suhaimi menerusi Anugerah Keinsafan. Tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami, bertemakan saya Nur Hayati Paradi. Kini ku datang lagi bersama lelumpur dosa. Tuhan, kini ku datang lagi mengadu 1000 penyesalan. Tuhan, terimalah hamba-Mu, kepangkuan rahmat-Mu. Tuhan, syukurku ke hadrat-Mu atas anugerah keinsafan. Terimalah taubatku, ya Tawwab, ya Rahim. Izinkan daku menagih maghfirah-Mu, ya Azim. Ku dambakan agar taufik-Mu terus memimpin, kerana diriku masih perlukan bimbingan. Ku bermohon semoga ia kan berkekalan, kerana
Radio IKIM 21 tahun kekal relevan dan terkini. Kembali kita bersiaran waktu ini bersama saya Nur Hati Paradi menerusi perkongsian aspirasi di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Menerusi Kelvin bertanya dan Alhamdulillah hari ini kita bersama dengan dua orang tetamu kita, tak lain tak bukan untuk perkongsian kita. Senyum je. Siapa tu? Kalau anda berada di FB IKIM FM saat ini anda dah nampak dah senyum gembira Kelvin bersama dengan kita pagi ini dan bersama dengan Dr. HD insya-Allah. Apapun, Assalamualaikum Dr. HD dan good morning Kelvin. Good morning DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya-Allah, meriah saya hari ini walaupun saya dalam konti seorang-seorang, tapinya dekat ujung talian kita ada dua orang lagi tetamu dan kita dimeriahkan lagi dengan sahabat-sahabat kita yang menonton juga secara langsung di FB IKIM FM dan juga di YouTube channel IKIM. Dan hari ini kita bersama dengan Kelvin, kita ada persoalan daripada Kelvin sebab program ini tak akan lengkap kalau tak ada soalan daripada Kelvin. Betul tak Dr. HD kan? Kita akan bersama dengan Kelvin. Kelvin, silakan soalan untuk minggu ini, apakah dia? Okey, sebab Raya Haji bakal menjelang, so kali ini soalan tentang apa tu erti korban ataupun Hari Raya Korban dalam konteks Islam. Apa erti korban dan Hari Raya Korban dalam konteks Islam? Ya. Dr. HD dah bersedia untuk menjawab, Doktor? InsyaAllah. Bersedia tak bersedia memang kena jawab, Doktor. Doktor, silakan Doktor dengan jawapan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah kerana dengan limpah kurniaan anugerah yang Allah berikan, semoga kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sihat, dalam keadaan yang dirahmati dan diredai. Terima kasih pada DJ Yati, pun ceria juga Masya Allah pagi-pagi kan bersama dengan kami. Kepada Kelvin yang Masya Allah kita pun tunggu Kelvin, akhirnya Kelvin ada bersama dengan kita pada pagi ni. Baru balik semoga Melancong, Kelvin sihat. Betul. Baru balik daripada Bangkok. Sebab tu kita pun tunggu Kelvin sebenarnya. Jadi terima kasih kepada Kelvin kerana sudi bertanya soalan-soalan yang sangat menarik yang mungkin kita boleh faham antara satu sama lain, mengenal antara satu sama lain. Itulah tujuan sebenarnya, kerana agama Islam mengajar supaya kita lebih mengenali, lebih mesra, lebih menghormati. Jadi soalan-soalan Kelvin sebenarnya sangat menarik disebabkan kita nak memberitahu kepada masyarakat yang berbilang bangsa dan agama ini apa yang dilakukan oleh umat Islam, kerana Islam membawa kepada keamanan, Islam bawa kepada keselamatan, dan itulah Islam, perkataan Islam itu sendiri adalah selamat. Jadi bila ditanyakan mengenai tentang korban, kita tidak lupa juga kepada semua sahabat-sahabat sidang pendengar Radio IKIM, semoga dalam keadaan ceria, dalam keadaan baik dan dalam keadaan sentiasa mendapat ilmu daripada Radio IKIM insya-Allah. Di sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita sebut tentang korban, perkataan korban-korban ini sudah sinonim dengan kita. Kalau ada sebuah lagu, izinkan saya bernasyid sedikit, kan? Dia sebut berkorban apa saja. Kelvin jangan kata tak sedap lah. Kan? Anggaplah dia sedap. Bila kita sebut tentang berkorban ini, kita pun dah tahu maksud berkorban. Kita lakukan apa sahaja yang semampu kita, sebaik mungkin. Mungkin kalau erti kita hari ini, seorang suami berkorban untuk ahli keluarganya, dia akan buat yang terbaik. Begitu juga kita contohnya seorang isteri akan berkorban untuk suami, akan menjaga suaminya dengan baik. Begitu juga dengan anak ataupun seorang masyarakat, rakyat akan berkorban untuk negara. Kalau kita tengok macam contohnya tentera berkorban untuk mempertahankan negara, ahli politik mempertahankan, berkorban untuk memajukan negara dan memakmurkan. Jadi erti pengorbanan ni kita dah faham. Cuma bila kita sebut tentang korban dalam Islam, kita kena tahu sejarah korban itu sendiri. Kenapa adanya korban? Kita faham bahawa bila kita sebagai hamba Allah, Kelvin dan sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, tidak lengkap seseorang itu melainkan dia diuji. Kita nak tahu sejauh mana ketakwaan dia, sejauh mana ketaatan dia, kepatuhan dia, melainkan kita uji. Baru kita tahu. Macam kita lah Kelvin, kadang-kadang kan, kita nak tahu suami ni betul ke setia dengan kita, isteri ni betul, maka kita uji dia. Kan? Jadi barulah tengok iman dia bergoncang ke tak bergoncang, kita tengok.
Jadi bila ada ujian-ujian itu, barulah kita tahu penilaian tahap seseorang itu. Lagi-lagilah kita selaku hamba Allah, maka Allah pasti akan menguji hambanya supaya dapat menilai sejauh mana ketakwaan yang dia kata dia sayang Allah, dia rindu Allah, dia kata dia nak dekat dengan Allah. Tetapi bila perkataan-perkataan itu diungkapkan, bila diuji, rupa-rupanya ungkapan hanyalah ungkapan, tidak melalui perbuatan hati dan sebagainya. Kalau kita tengok sejarah Nabi Ibrahim AS, bagaimana Nabi Ibrahim apabila berkahwin dengan Siti Sarah, isteri Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim diuji tidak dikurniakan anak. Sehingga kan Nabi Ibrahim merasakan, ini disebutkan di dalam surah As-Saffat. Surah As-Saffat dalam Al-Quran, ayat yang ke-100, cerita tentang Nabi Ibrahim AS apabila dikurniakan anak. Tetapi sebelum daripada tu, Nabi Ibrahim ini dia bila dah berkahwin, sudah pasti yang menyerikan rumah tangga itu adalah anak. Jadi Nabi Ibrahim rasa sunyi bila tidak ada anak permata, sebab itulah permata keluarga anak-anak ni. Jadi bila berkahwin dengan Siti Sarah, Allah uji Nabi Ibrahim ni tidak ada anak, sehinggalah sampai umur Nabi Ibrahim 86 tahun. Bayangkan Kevin, umur 86 tahun. Maka sebelum daripada itu, bila Nabi Ibrahim rasa Siti Hajar Siti Sarah tidak boleh melahirkan anak, akhirnya Siti Sarah ni menawarkan kepada Nabi Ibrahim untuk berkahwin. Perkahwinan yang kedua, iaitu ditawarkan Siti Hajar namanya. Siti Hajar. Jadi bukan mudah isteri nak tawarkan kepada suami, tak apa bang, abang kahwin satu lagi. Kan? Kalau ada rezeki namanya. Jadi yang ni ditawarkan kepada Nabi Ibrahim supaya Nabi Ibrahim dapat zuriat. Bila berkahwin dengan Siti Hajar, maka pada umur 86 tahun, maka lahirlah seorang anak yang dinamakan Ismail. 86 tahun lahir Ismail. Kemudian saya pendekkan sedikit cerita ni sebab kita nak fokuskan kepada korban. Kemudian pada umur Nabi Ibrahim 99 tahun. 99 tahun, maka Siti Sarah yang tadi dia sangka dia tak boleh mengandung, tetapi dengan izin Allah akhirnya dia pun mengandung dan melahirkan anak. Dan dinamakan Ishak. Namanya Ishak. Dan kedua-duanya adalah Nabi. Jadi Siti Hajar nama anaknya adalah Ismail, Siti Sarah nama anaknya adalah Ishak. Maka bila kita kan anak yang kita tunggu kan, khususnya Ismail yang mana selama 80 tahun lebih menunggu zuriat, tiba-tiba Allah berikan zuriat kepada Nabi Ibrahim AS. Kemudian pada waktu itu Allah uji dia. Kita dapat rasakan orang yang dia nak zuriat, tiba-tiba nak dapat tu satu kepayahan, ujian bagi dia. Bila diberikan diberikan anak, pada waktu itu Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana yang disebutkan di dalam surah As-Saffat, yang mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah As-Saffat ayat 102, maka ketika anaknya itu sampai peringkat umur yang membolehkan ia berusaha bersama-sama, maksudnya dah matang. Ketika mana Nabi Ismail ni daripada kecil dah nak dapat susah, dan kemudian sehingga dah matang, sehingga dah dewasa, ketika itu Allah uji dia. Allah berikan kepada Nabi Ibrahim satu mimpi yang mana disebutkan dalam ini, wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku akan menyembelihmu. Faham tak Kelvin? Bila orang yang susah nak dapat anak, kemudian anak tu dah dewasa, kira kita ni kalau anak dewasa senang. Tiba-tiba Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim melalui mimpi. Antara salah satu cara bagaimana Allah berikan wahyu kepada para Nabi ini adalah melalui mimpi, suruh menyembelih Nabi Ismail, sembelih. Kita kalau dengar, takkanlah itu perintah daripada Tuhan. Sebenarnya Allah nak uji. Kan Allah nak uji. Betapa hebatnya ketakwaan Nabi Ibrahim kepada Allah. Betapa nak uji keimanan Nabi Ibrahim kepada Allah. Sebab kita hari ini
macam kita sebut, kalau kita tak diuji, kita akan fail, kita akan gagal, kita tak tahu betul ke kita ni hebat, betul ke kita ni bertakwa. Sedangkan mulut kita sebut sayang Allah, cinta Allah, tapi bila diuji rupanya sebaliknya. Apa yang berlaku, Kelvin? Ketika mana yang menariknya, bagaimana Nabi Ismail ni menjawab. Bila ayah dia kata, aku mimpi, aku kena sembelih engkau. Maka pada waktu itu, Nabi Ismail yang dengar, apa dia kata? Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Tengok seorang anak yang baik, dah lah nak dapat susah, dah dapat pula anak yang dah jadi hebat, dah jadi dewasa. Apa yang disebutkan oleh Nabi Ismail ketika Nabi Ibrahim kata dia kena sembelih Nabi Ismail, maka pada waktu itu kata Nabi Ismail, anaknya menjawab, wahai ayahku, jalankanlah apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu dan engkau akan dapati aku seorang yang sabar. Nampak tak bagaimana anak dengan ayah cukup beriman kepada Allah. Dia kata tak apa, lakukan, silakan. Kalau itu perintah daripada Tuhan, kita kena buat. Sebab itulah bila sebut tentang korban, berapa ramai orang yang boleh berkorban sedemikian rupa. Bukan kita kena sembelih anak kita, tetapi untuk melaksanakan perintah Allah dalam Quran, kita dah gagal. Hari ni orang suruh, contohlah Kelvin kan, dalam Al-Quran Allah suruh jaga mulut kita. Berapa ramai hari ni orang tak boleh jaga mulut. Kata kat orang, maki orang, fitnah orang, pergi buat anaya dekat orang. Sebab tu kita muhasabah. Cerita Nabi Ibrahim, nak dapat anak punya susah, kemudian bila dah dapat, dah matang, Allah perintahkan. Jadi keimanan yang hebat Nabi Ibrahim, dia kata tak apa, dia akan buat. Dia tanya anak dia dulu, nampak? Dia minta kebenaran anak dia. Anaknya punya baik, punya soleh, punya orang kata keimanan, kata anak dia, buat ayah. Kalau kau rasa itu adalah perintah Allah, buat. Ketika mana Nabi Ibrahim dah betul-betul bertekad, nak buat dah. Ni bukan cerita tak buat. Cerita macam, tak apa kita berlakon-berlakon je buat. Ini bukan cerita berlakon, Kelvin. Ini memang pisau, memang disebutkan dalam hadis, pisau itu telah diletakkan di tengkuk Nabi Ismail. Pada ketika itulah Allah nampak memang benar-benar keikhlasan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail anaknya betul-betul berkorban untuk melaksanakan perintah Allah. Pada waktu itu Allah tukarkan, yang mana Allah gantikan dengan kibash, iaitu kambing biri-biri yang besar, yang mana dia menjadi simbolik hari ini umat Islam. Itulah pengorbanan yang hakiki kepada Allah. Sebab itulah kalau kita sebut hari ini berkorban, dia tidak lengkap melainkan dengan pelaksanaan. Kan? Contoh, kalau kita ada staff, kita suruh staff kita, awak kena berkorban untuk syarikat. Kan? Tapi masuk kerja lambat, dah lah masuk kerja lambat, membawang pula. Lepas membawang pula ada grup bantai orang atasan. Lepas tu duduk masuk makan-makan, sembang-sembang. Kerja tak buat. Jadi apa yang kita berkorban sebenarnya? Tapi bila gaji on time, gaji nak on time, kalau lambat sikit komplain. Jadi sebab itu bila kita sebut tentang korban, sebenarnya pengorbanan yang paling besar adalah pengorbanan Nabi Ibrahim. Kerana itulah umat Islam diajar untuk berkorban, cinta kepada Allah melebihi dengan hambanya. Kita tak boleh cinta hamba lebih daripada Maha Pencipta. Jadi kita kena cinta Allah, cinta Rasul melebihi segalanya. Sehingga kalau diperintahkan untuk buat, kita sanggup untuk buat kerana ia merupakan perintah Allah. Itulah ertinya korban, Kelvin dan sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, dalam erti korban bagi umat Islam. Tu dengan Kelvin, dia macam korban tu macam maksudnya sanggup mengorbankan apa yang kita perlukan. Yang penting kita menegakkan apa yang Allah inginkan. Macam tu. Boleh faham, Kelvin? Faham, tapi nak tanya juga soalan berikutnya nanti. Macam mana ada kejayaan tu dan kenapa kita panggil dia Hari Raya? Kenapa kita kena panggil dia Hari Raya, Doktor? Ya Allah, Kelvin, soalan. Masya Allah. Kejap lagi kita akan dapatkan jawapan daripada Dr. HD. Untuk anda rekan jangan ke mana-mana. Teruskan kesetiaan bersama kami, tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
kaya oleh dunia yang fana, sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Semua pergi menghadap Ilahi, dunia yang dicari tak ada yang berarti. Perkara yang paling penting itu perkara iman. Iman itu lebih penting daripada duit, lebih penting daripada rumah, kendaraan dan sebagainya. Orang mati nggak punya duit, Allah nggak marah. Mati nggak punya rumah, Allah nggak marah. Tapi kalau mati nggak punya iman gimana? Masalah. Harga iman itu sebesar darah. Itu Allah hargai dengan surga 10 kali dunia besar. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Kaifana jadi imanana ya Rasulullah?" Sahabat bertanya seperti itu, maka Rasulullah katakan, "Akhbiru min qauli la ilaha illallah." Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana, sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Semua pergi menghadap Ilahi, dunia yang dicari tak ada yang berarti. Dunia yang dicari takkan dibawa mati. Inginkan panduan harian dalam kehidupan? Ikuti rancangan-rancangan menarik dalam Aspirasi 1 tengah hari hingga 4 petang bersama Siti Rohani Surani. Antara sajian menarik untuk anda iaitu Dapur Kita, Bahasa Al-Mushaf, Ramanul Hikmah dan Mutiara Hadis. Semuanya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM 21 tahun kekal relevan dan terkini. Alhamdulillah, waktu kini kita kembali bersiaran bersama menerusi rancangan Kelvin Bertanya, menerusi persoalan-persoalan daripada Kelvin dan juga jawapan daripada Dr. HD. Alhamdulillah kita dapat pencerahan yang sangat baik. Tadi Kelvin tanya tentang makna korban, dan juga kita dah kongsikan juga bagaimana sebenarnya dia kata korban itu. Tadi kita belajar tentang kasih sayang pada Allah SWT dan juga kita belajar tentang komitmen, komunikasi antara seorang ayah kepada anaknya. Itu antara perkara yang kita boleh belajar daripada kisah Nabi Ibrahim AS. Dan Kelvin tadi tanya tadi, hujung tadi kan Dr. HD, Kelvin tiba-tiba tanya, apa kaitannya pula dengan hari raya? Kenapa nak kena ada hari raya? Betul Kelvin? Macam tu? Betul. Adakah dia macam sebab selepas dah ikut perintah yang Tuhan berikan, so it's a celebration? Macam mana tu Doktor? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada DJ Yati, kepada Kelvin, kepada sidang pendengar, sahabat-sahabat Radio IKIM yang dirahmati oleh Allah. Bila kita sebut kenapa kita kena raya, macam seronok sangat kan, orang suruh korban kot kan, sembelih. Jadi takkanlah kita nak kena menyambut hari raya. Sebenarnya yang pertama kita kena tahu bahawa Islam ini dia bukan agama yang dicipta oleh Nabi Muhammad sendiri. Kalau kita tengok daripada Nabi Adam AS sehinggalah Nabi yang terakhir, semuanya ada hubungan. Maknanya Nabi Isa, hatta Nabi Isa sekalipun, Nabi Musa ke, Nabi Ibrahim ke, Nabi Nuh, semuanya adalah agama yang satu, iaitu agama Islam. Sebab tu kalau kita tengok apa kaitan Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad,
memang ada kaitan kerana dia bertuhankan dengan Tuhan yang Esa, yang Maha Agung, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam agama Islam kita mengiktiraf semua para nabi kerana semuanya mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, iaitu kita meyakini bahawa apa yang disampaikan oleh para nabi kepada semua para nabi ini adalah agama Islam itu sendiri. Kemudian bila kita bercakapkan Kelvin tentang hari raya ni, sebenarnya makna korban itu sendiri adalah daripada perkataan qurb, iaitu dekat. Dia dalam bahasa Arab dekat, maksudnya dekat. Dan sedar tak sedar, mungkin kita kadang-kadang ingat raya Aidilfitri dengan raya korban, raya Aidilfitri ni lebih besar daripada korban. Sebab apa? Sebab kita rasa hari raya Aidilfitri ni kita tengok orang sambut sebulan, Kelvin, betul tak? Sahabat kawan-kawan Kelvin ni mesti sebulan. Kadang-kadang sekarang ni disebabkan masa tak cukup, luar daripada Syawal pun diorang sambut juga raya. Jadi dah menjadi satu, dia kata tak apa, bukan hari raya je kita kena sambut. Maknanya dia bantainya lepas Syawal pun dia sambut juga hari raya. Sebenarnya dalam Islam, hari raya yang terbesar adalah hari raya korban. Disebabkan apa? Disebab sejarah yang mana Nabi Ibrahim dia sanggup mengorbankan anaknya seperti mana yang diperintahkan oleh Allah, dan Nabi Ismail sanggup untuk menerima arahan Tuhannya. Maknanya ni satu simbolik pengorbanan yang tak boleh siapa-siapa tandingi. Kalau kita tengok betapa besarnya, dahlah kita ni nak dapat anak ni susah. Kemudian anak ni kita pelihara. Kalau kita tengok, kalau bapak-bapak sebelum kalau kita sebut tentang bapak ni, dia tak berapa sangat. Ibu-ibu cuba tanya, semut gigit anak ni dia dah rasa geram dengan semut tu, rasa nak gaduh dengan semut. Itu semut ke nyamuk ke, kalau boleh dia nak bergaduh, dia boleh bergaduh. Itu mak-mak. Sebab apa? Dia kata kalau ayah lah, dia kata alah biasalah tu kan, semut gigit. Jadi dia kata abang tak mengandungkan dia. Kan 9 bulan ni kami yang bawa perut. Perut abang tu tak mengandung-ngandung, besar saja. Jadi kadang-kadang isteri ni dia geram dengan suami. Tapi apa yang berlaku kepada Nabi Ibrahim, bagaimana dia sayang sangat kepada Nabi Ismail kerana nak dapat anak tu susah. Kemudian bila anak tu dah dewasa, diperintahkan pula untuk dikorbankan. Jadi inilah simbolik pengorbanan yang sangat besar, sehingga kan untuk mengingati erti pengorbanan yang sebenar, maka terlahirnya lah hari raya Aidil Adha. Sebab itu kita bila kita korban binatang ternakan ini, maka kita akan ingat sejarah kisah Nabi Ibrahim. Sebab tu kita kena hayati betul-betul. Kalaulah Nabi Ibrahim sanggup untuk menyembelih anak dia, takkanlah kita hari ini tak sanggup untuk melaksanakan segala perintah Allah dalam Quran. Kalaulah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail sanggup menerima apa saja suruhan Allah tanpa perkataan tanpa perkataan tolakkan, tanpa perkataan-perkataan lain, maka kita sebagai umat Islam maka diminta untuk melakukan apa sahaja yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, kerana apa sahaja yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul maka dia adalah untuk kebaikan ummah, kebaikan diri kita sendiri. Dan apa sahaja perkara yang dilarang, Allah kata jangan buat, jangan kamu menghampiri zina, jangan kamu mendedahkan aurat, jangan kamu, semuanya adalah untuk kebaikan diri kita. Jadi sebab itulah perkara-perkara yang Allah haramkan mesti ada kemudaratan dia, mesti ada kebinasaan dia. Kalau Allah kata jangan buat, tiba-tiba kita buat, maka keburukan itu akan sampai kepada kita. Yang tertarik Kelvin, kalau kita tengok, kadang-kadang kita terfikir, adakah kita berkorban ni, kan, menumpahkan darah ni dengan kita menyembelih binatang-binatang ternakan. Binatang ternakan ni, Kelvin, dia ada jenis dia. Dia binatang yang kita ternak, iaitu binatang yang berempat kaki. Kan, dia ayam tak boleh. Saya nak korban ayam tak dikira. Dia mestilah unta, lembu, kerbau, kambing. Kambing pula ada pelbagai jenis. Jadi itu daripada segi korban. Kemudian Kelvin, kita kadang-kadang terfikir adakah kita sebut korban ni untuk Allah, kan, kita buat untuk Allah.
Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala merakamkan dalam surah Al-Hajj ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kata Allah, daging haiwan korban yang kamu buat ni, yang kita buat sembelihan kambing ke unta ke orang kata lembu, yang mana daging itu dan darah daripada sembelihan itu tidak sama sekali akan sampai kepada Allah. Tetapi apa yang sampai adalah ketakwaan kita, keikhlasan kita. Sebab tu bila kita hari ni buat atas perintah Allah kita buat, maknanya kalau semampu kita boleh buat ibadah korban menyambut hari raya Aidil Adha, kita rasa kebesaran pengorbanan Nabi Ibrahim, maka kita usaha untuk melakukan ibadah korban. Ketakwaan itu baru Allah minta untuk kita buat ibadah korban. Kita tak mampu dah, kita bagi alasan duit tak cukup, tapi rokok banyak kita beli kan, berkarton-karton contohnya. Nanti marah pula orang isap rokok ni kan, dia kata. Tapi itulah kita kena fikirlah, betul ke sebenarnya aku ni dah berkorban untuk Allah, kerana Allah ni, pengorbanan kita kerana Allah. Tapi dalam solat kita sebut inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, dalam surah Al-An'am. Sesungguhnya ibadatku, sesungguhnya solat aku, ibadatku, hidup, mati, semua kerana Allah. Bila Allah perintahkan untuk kita berkorban, walaupun dia sebagai sunat, perkara sunat buat, dapat pahala, tak buat tak apa, tetapi kita nak tengok sejauh mana pengorbanan kita untuk kita melaksanakan segala perintah Allah. Banyak benda yang kadang-kadang kita beli tu tak bermanfaat pun, tapi kita sanggup beli. Upgrade handphone daripada sekian, kita upgrade. Kereta daripada sekian, kita upgrade. Pakaian kita upgrade. Tapi kita tak pernah nak upgrade iman kita, ketakwaan kita. Sebab tu hari demi hari kita dituntut untuk upgrade iman. Makin kita dekat dengan Allah, makin kita sayang kepada Allah, makin kita cinta kepada Allah. Itulah yang disebutkan hari raya korban sebenarnya adalah hari raya yang terbesar umat Islam. Hari raya Aidilfitri adalah hari raya yang disebut hari raya kecil. Tapi kita, mentaliti kita, sebab kita dah puasa sebulan, itulah jadi besarnya. Yang ni tak puasa. Jadi kita kata tak ada masalah. Baik, Alhamdulillah. Kelvin, ada soalan lain lagi, Kelvin? Tak, setakat ni untuk segmen Raya Korban, yang ni sahaja. Sebab dah jawab semua. Kelvin tahu tak, korban sebenarnya dia daripada zaman Nabi Adam AS yang pertama dulu pun dah ada ibadah korban sebenarnya. Kelvin tahu tak? Tak tahu. Kita boleh terangkan tentang itu. Okey. Betul, sebenarnya ibadah korban ini daripada Nabi Adam AS ketika mana diminta untuk dituntut anaknya melakukan ibadah korban. Tetapi seorang berkorban bukan kerana Allah, satu korban buat kerana Allah. Jadi ibadah korban yang dilakukan oleh Qabil dan Habil ini diterima oleh Allah melihat kepada daripada segi ketakwaan dia. Buat ni kita buat kerana Allah ke? Bukan. Sebab tu bila kita cerita tentang daripada Nabi Adam sampailah Nabi Ibrahim, sebab itu kita melakukan ibadah korban ni berpanjangan. Dan untuk pengetahuan Kelvin dan semua sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana dalam ayat tadi, apa sahaja yang kita buat, dia adalah, kita buat ini adalah semata-mata kita melaksanakan perintah Allah kerana Allah. Sebab tu kalau kita buat bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kita rasa perbuatan kita buat itu tak bermanfaat. Sebab kalau kita tengok Kelvin kan, orang buat kerana manusia bila manusia tu tidak mengiktiraf. Contoh, kita bekerja ni untuk syarikat. Tiba-tiba syarikat itu tak bagi pun kita ni sijil penghargaan, staf terbaik. Kita ni dah lah, kita masuk awal daripada orang, 6 pagi sampai pejabat. Orang keluar semua, dia masih lagi duduk dalam pejabat. Dia buat kerja semua, tiba-tiba tak menghargai. Kita rasa kecewa tak, Kelvin? Sangat kecewa. Kecewa sangat. Apa punya bos lah, kita punyalah buat yang terbaik, tiba-tiba kita tak dapat. Begitu juga. Sebab kita kena tahu, bila kita buat kerana manusia, manusia ni akan mati. Bila kita buat ataupun kita hari ni bersandar
kepada dinding, dinding ni akan runtuh. Bila kita bersandar kepada pohon, pohon akan tumbang. Tetapi bila kita bersandar kepada Allah, kita buat kepada Allah, kerana Allah, kita takkan kecewa. Sebab kita buat tu, kita nak dapat ganjaran daripada Allah. Dan Allah tak pernah akan bagi ganjaran. Walaupun sekecil mana pun kita buat, Allah akan menghargainya. Manusia ni kadang-kadang kita buat benda kecil, dia tak nampak. Kan? Kadang-kadang kita, contohlah kita, bos datang, kita ambil sapu, kita sapu pejabat. Dia tengok, sapu pejabat je. Contohnya kita pergi lap cermin. Ni cerita kehidupan kita lah, kehidupan kita kan. Kadang-kadang kita tolong isteri kita ambil pinggan, tolong susun. Isteri tak nampak pengorbanan tu sebenarnya kadang-kadang. Bukan senang suami nak ambil pinggan, nak pergi susun pinggan. Bukan senang. Tapi macam tu juga sebaliknya, isteri kadang-kadang dia masak. Dah benda selalu dia buat, masak, hidangkan untuk suami. Suami dia tak nampak benda-benda kecil tu. Pengorbanan isteri dah masak. Tetapi Allah maha melihat dan Allah nampak. Sebab itu kita buat ni semuanya kerana Allah. Sebab bila kita buat kerana Allah, maka kita akan dapat ganjaran di sisi Allah dan Allah akan berikan syurga. Itu yang paling mustahak, paling penting, kerana itulah nikmat yang paling besar ketika mana kita boleh masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala dan dibalas dengan sekecil-kecil perkara yang kita buat, sebesar zarah mana pun, maka Allah akan melihat dan Allah akan membalasnya. Sebab tu bila sebut ibadah korban, Kelvin dan DJ Yati, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka sebenarnya inilah erti korban yang sebenar, kan? Dan dalam masa yang ada sedikit ni, kan, untuk sahabat-sahabat yang nak buat ibadah korban ni, kita bila nak buat ibadah korban ni mesti kita buat dengan betul. Kadang-kadang kita tengok lembu tu kan, lembu tu dia wrestling lembu tu. Lembu pun pening kadang-kadang, Kelvin. Dia kata siapa lembu sebenarnya ni, dia wrestling dengan lembu kadang-kadang. Kan? Dia kepakkan kepala lembu kadang-kadang sampai kesakitan kepada lembu tu. Cuma lembu ni tak bercakap. Kadang-kadang dia tarik lembu. Sebab tu Islam dia mengajar dah. Islam dia ajar seperti mana di dalam hadis, innallaha kataba al-ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah telah meletakkan kasihan, belas kasihan, ihsan ni kepada semua perkara. Iza zabihtum fa ahsinu azibah. Jika kamu nak sembelih, maka sembelihlah dengan baik, dengan betul. Sebab tu bila kita compare ni, ada satu jurnal yang baik, Kelvin, dan sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, ada satu jurnal yang dibuat research, sebab apa umat Islam menyembelih binatang. Sebab apa dia tak tembak je, bagi current, senang kan, senang, lemaskan, letak air, lemaskan, mati contohnya. Rupanya kajian ini dibuat oleh negara-negara Eropah. Bila kita sembelih, maka darah itu akan keluar dengan sempurna. Berbanding kalau kita tembak, maka dia akan mati juga, dua-dua akan mati. Cuma darah kotor itu tidak akan keluar. Jadi menyebabkan bila mereka ni buat kajian, mereka sembelih cara Islam, mereka gantung. Kemudian mereka tembak, mereka gantung. Tak beberapa jam saja, daging yang ditembak itu jadi busuk. Disebabkan apa? Darah kotor itu telah bercampur dengan daging. Tapi ada pun penyembelihan umat Islam ni, sembelih dengan sempurna, darah kotor tu semua keluar, akhirnya daging ini bertahan berminggu-minggu. Sebab apa? Sebab fresh, daging ni daging yang fresh. Tak bercampur. Ini semua kajian yang telah dibuat oleh negara-negara Eropah. Mereka kaji apa sebab umat Islam suruh menyembelih. Jadi itulah kebaikan-kebaikan yang sepatutnya umat Islam ni tahu. Dan kita kena bagi tahu kepada masyarakat di luar sana, kita tak menyeksa binatang. Sebenarnya kitalah yang menjaga binatang, dan kita hari ini melakukan ibadah korban adalah dengan mengikut perintah Allah. Jadi kita saling hormat menghormati antara satu sama lain yang memang kita dah kekalkan di Malaysia ini. Saling kita, orang kata, bertoleransi, kenal mengenal. Jadi kalau tak faham, kita bertanya, kemudian kita menjawab dengan harmoni. Dengan sebab itulah keamanan ini dapat dikekalkan, kita dapat faham antara satu sama lain. Wow. Wow, Kevin. Tapi sorry nak tanya, dia sebenarnya korban tu juga dia adalah istilah untuk memberi dan membantu yang susah kan? Sebab betul. Macam masjid pun ada beri daging kepada keluarga yang memerlukan.
Baik, ni satu soalan yang menarik. Ada masa ke lagi DJ Yati? Boleh ke? Boleh Doktor. Baik, satu soalan yang menarik. Sebenarnya saya nak sentuh tapi saya tengok muka Calvin tadi ada nak tanya. Jadi kita serahkan dan Calvin bertanya. Baik, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah. Memang kita ni sebenarnya bagi umat Islam kita kena merasai keperitan orang lain. Sebab tu kalau kita tengok Calvin kan bulan puasa, sebab apa kita kena berpuasa? Antara salah satu sebab adalah kita kena rasa bagaimana orang yang tak mampu, mereka ni tak makan. Kita tak makan separuh daripada hari pun setengah mati. Kadang-kadang kan melepek kan, tak boleh nak buat kerja apa. Itu baru separuh. Ada orang yang satu hari tak makan. Sahabat-sahabat kita. Jadi dengan itu Islam mengajar bagaimana kita menghargai orang yang di sekeliling kita. Dan akhirnya antara amalan-amalan yang baik untuk kita lakukan adalah dengan bersedekah. Jadi kita tak makan seorang. Kan ada, kalau kita ni kita mampu beli, tapi ada orang yang tak mampu beli daging, tak mampu makan. Jadi dengan adanya ibadah korban, kita berikan kepada fakir miskin, kemudian kita masakkan untuk mereka. Kadang-kadang di masjid ni masak, kemudian dipanggil sahabat-sahabat yang satu taman untuk makan. Kemudian tak juga orang kata dilupakan kepada mereka yang melakukan ibadah korban, diberikan daging korban. Dia nak rasa juga ibadah korban yang dia buat, dia nak dapatkan sedikit daging, diberikan juga daging. Maka inilah cara Islam mengajar supaya kita ni mengetahui tentang kepayahan orang lain. Sebab kalau kita ini selfish ataupun kita pentingkan diri kita sendiri, maka hidup kita akan binasa. Sebab itulah Islam ajar bagaimana kita hari ini menghargai orang lain. Sehingga kan kalau kita tengok zaman baginda Nabi SAW dalam masa yang ada ni Calvin, Nabi SAW ada dalam satu cerita bagaimana sahabat dia punya lapar, dia ikat perut dia dengan batu. Kemudian dia pergi jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, aku dalam keadaan lapar ya Rasulullah. Tarik ni, angkat baju, tengok ada seketul batu. Sebab apa? Terlampau lapar pada waktu itu. Nabi SAW tengok sahabat, Nabi tarik baju Nabi, ada 2 ketulan batu. Lagi lapar Nabi, nampak? Itulah seorang pemimpin yang hebat. Kita, macam kalau ustaz, kita makan dulu. Kita sebat dulu kan. Kita yang elok-elok, semua kita. Yang tak elok, kita bagi kat orang. Kalau kita tengok Nabi SAW, dia lebih lapar daripada orang lain. Cuba kita selak baju kita, tak ada batu. Ada perut yang perut ke depan kita ni. Kan? Tapi itulah kehebatan Islam ni. Kalau betul-betul kita mengamalkan Islam, insya-Allah kita ni akan rasa bahagia. Kita akan rasa aman. Sebab tu umat Islam diminta untuk mengamalkan Islam. Kita jangan hari ni memperlekehkan agama orang lain. Kita hari ni jangan kata kat orang, jangan maki orang, jangan fitnah orang. Kita lakukan segala apa yang dituntut, maka insya-Allah hidup kita akan berkat, kita akan rasa tenang. Dan orang lain yang pandang Islam tu, dia akan rasa kalau inilah Islam, maka mereka akan tertarik dengan Islam. Sebab Islam itu bukan percakapan, tapi dia kena praktikal, kena buat. Kena lakukan, barulah keindahan Islam itu nampak. Ada lagi Calvin soalan? Tak, itu saja. InsyaAllah, Alhamdulillah. Maksudnya bila kita beri pada orang tu, kita pun mengorbankan ego kita, rasa kita yang punya semuanya kan. Maknanya satu ekor kambing Calvin, makan seorang pun tak mampu Calvin kan. Jadi kita bagi daripada orang. Awal doktor dan juga Calvin, doktor kita sampai hujung doktor. Mungkin di penghujung ni kita nak berikan sedikit kesimpulan lah berkenaan dengan ibadah korban dan juga erti pengorbanan sebenar dalam Islam. Silakan doktor. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada DJ Yati, Calvin yang ceria, kepada semua sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah. Bila kita sebut korban ini, kita kena faham erti pengorbanan sebenar. Jadi kita kena sentiasa muhasabah diri kita. Kita fikir, kita duduk, betul ke kita ni telah melakukan pengorbanan? Iaitu dalam hidup kita. Kerana dalam hidup kita, kita mesti kena lakukan korban, pengorbanan dalam hidup ini. Memang kita nak hidup dalam keadaan mewah, kita nak hidup dalam keadaan serba lengkap, tetapi dalam erti kehidupan ini kita kena faham bahawa tidak semua apa yang kita nak tu kita akan dapat. Sebab itulah
setiap manusia mencari suatu dalam kehidupan. Namun tidak semuanya terjawab tanpa sebuah pengorbanan. Dan satu lagi kata-kata yang saya nak sebutkan, saya harap kata-kata ini boleh kita fikirkan. Pengorbanan demi manusia itu mulia. Pengorbanan demi yang Maha Esa itu abadi. Kita berkorban untuk manusia, kita sanggup buat, tetapi kita tak sanggup untuk berkorban kerana Allah, kerana Tuhan kita. Jadi kita kena buat kerana Allah. Jadi insya-Allah itulah yang akan kekal abadi, kerana Allah perintahkan kepada kita semuanya kebaikan. Melakukanlah korban dalam kehidupan kita. Kadang-kadang masa kita kena korbankan untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah dengan melakukan ibadah solat. Kadang-kadang makanan kita kena korbankan untuk melakukan puasa. Kadang-kadang kita kena korbankan duit untuk menunaikan haji, untuk kita bersedekah. Itulah erti pengorbanan sedekah. Bukan semua yang kita miliki ni adalah milik kita, tetapi kita kena ingat ada milik orang lain. Masya Allah, setuju sangat Doktor. Alhamdulillah, dan terima kasih juga pada Kelvin dan juga Doktor kerana mengorbankan masa anda masing-masing untuk berkongsi ilmu pada pagi ini. InsyaAllah lain kelapan kita akan bersama lagi untuk pertemuan kita yang seterusnya insyaAllah. Terima kasih banyak Doktor. Assalamualaikum Doktor dan bye Kelvin. Have a nice day. Waalaikumsalam. Terima kasih Kelvin. Okey, selamat Hari Raya nanti. Oh, terima kasih Kelvin. Jomlah mai kita sama-sama. Hari Ahad kan? Hari Raya Ahad nanti insyaAllah. Terima kasih banyak Doktor. Okey, terima kasih banyak Doktor dan Kelvin. Bye. Assalamualaikum Doktor. Bye. Dan untuk anda sahabat pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.